Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Minggu lepas kita berhenti muka surat. Habis tajuk ijma' minggu lepas. Habis dah rasanya. Jadi malam ni kita masuk tajuk yang ke-15, Al-Qiyas. Qiyas. Qiyas di sini maknanya penyamaan. Dari sudut bahasa Arab, qiyas ialah anggaran dan penyamaan. Dari sudut istilah, qiyas ialah menyamakan cabang dengan asal dalam hukum berdasarkan sebab yang merangkumi kedua-duanya. Itu dia ada al-aslu, hukumnya asal, kemudian dia ada al-far'u, cabangnya, kemudian dia ada illatul hukmi, illah bagi hukum, illah yang menjadi alasan untuk dikaitkan hukum cabang dengan hukum asal. Penjelasan lanjut tentang definisi ini adalah seperti berikut. Maksud cabang di sini ialah perkara yang hendak dikiaskan. Asal ialah yang dikiaskan kepadanya, iaitu cabang itu dikiaskan kepada yang asal, tapi dengan syarat ada persamaan dari segi illahnya. Maksud hukum di sini sama hukum itu wajib, haram, sah, fasad ni rosak, lain-lain yang telah ditentukan oleh dalil syarak. Dan maksud sebab ialah perkara yang menjadi punca bagi hukum sesuatu yang asal. Contohnya diharamkan arak itu kerana sifat memabuk.
antara ijtihad yang ulama gunakan ialah kias lah. Kias satu perkara dengan hukum yang asal. Yang kedua diambil daripada ayat 104 dalam surah Al-Anbiya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina. Sebagaimana kami telah memulakan Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaba fasuknahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalika an-nusyur. Kalau kita faham ayat ini, kita akan nampak hukum perbandingan, hukum kias. Allah Ta'ala dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati. Maksud mati di sini negeri yang tanahnya kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Lalu apabila turun hujan, kami hidupkan bumi setelah matinya ia. Iaitu macam mana hidup tu? Hidup dengan sebab hujan tu lah. Maka demikianlah kebangkitan. Iaitu Allah Ta'ala mengkiaskan air hujan yang menghidupkan bumi dengan hidupnya manusia selepas mati. Manakala dalil daripada sunnah pula ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan seorang wanita yang bertanyakan tentang puasa untuk ibunya selepas ibunya sudah wafat, sudah meninggal. Maka Nabi jawab dalam bentuk ada kias. Nabi kata, ara'aiti law kana ala ummiki dainun faqadaitihi akana yuaddi dhalika anha? Qalat na'am. Qal fasumi an ummiki. Apa pandangan kamu sekiranya ibu kamu mempunyai dainun, hutang? Adakah kamu akan langsaikan hutang itu? Lalu wanita itu kata, iyalah. Kalau dia hutang, maka saya kena bayarlah. Maka Nabi kata, maka hendaklah kamu berpuasa untuk ibumu. Ataupun dalam riwayat lain Nabi sebut, fadainullah ahaqqu bil qada. Hutang Allah lebih berhak untuk dilansaikan. Jadi kalau berhutang dengan manusia pun kita kena bayar. Ataupun kalau kita tak sempat bayar, waris-waris kita yang masih hidup tolong bayar untuk kita yang telah meninggal. Maka hutang Allah lebih utama untuk ditunaikan. Di sini Nabi buat perbandingan kiasnya dari sudut kewajipan melaksanakan bayaran hutang. Jadi kalau hutang dengan manusia kena bayar, hutang dengan Allah lebih-lebih lagi. Hutang dengan Allah lebih-lebih lagi. Kemudian sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ini ada satu cerita. Ini dalam kitab hadis ni berhubung dengan masalah at-talaq, sebab dia ada kaitan dengan dia seperti tidak mengaku bahawa anak yang dilahirkan oleh isteri itu anak dia. Sebab dia kata anak dia ni lahir hitam. Lelaki itu kata, ya Rasulullah, wulidali ghulamun aswad. Wahai Rasulullah, aku telah dikurniakan dengan seorang anak yang berkulit hitam, sedangkan dia dan isterinya tidak kulit hitam. Lalu Nabi pun buat kiasan, buat perbandingan. Dia kata, hallaka min ibil, kamu ada unta tak? Ada pera unta? Dia kata, na'am, ya. Nabi pun tanya, ma alwanuha, apa warna unta tu? Jawabnya, qala humrun, warnanya kemerah-merahan. Alah, ke warna merah. Agak merah warnanya. Hal fiha min awraq, adakah pada unta itu ada warna kelabu? Katanya, ya. Lalu baginda bertanya lagi, fa anna dhalik, bagaimana ini berlaku ataupun datang daripada mana warna kelabu padahal unta itu warna merah? Jawab lelaki tadi, la'allahu naza'ahu irqun, mungkin itu ada kaitan dengan keturunan terdahulu. Keturunan terdahulu maknanya mungkin daripada tuk dia, datuk nenek kepada unta tu, bukannya ibu kepada bapa unta. Asal-asal titih onu lagi, atas-atas lagi.
Jadi Nabi berkata, fala'alla ibnaka hadza naza'ahu, kemungkinan warna kulit anak kamu ini adalah kerana kaitan dengan keturunannya yang tok di hak dulu. Walaupun kamu kulit putih, isteri kamu kulit putih, tapi mungkin ada di antara mungkin datuk kamu, tok kepada datuk kamu atau isteri kamu mungkin ada yang begini. Dia akan sapa pula pergi kepada cucu, cici ataupun bawah lagi yang menerima genetik dari segi warna kulit. Dia boleh pergi, boleh sapa. Jadi sini kita faham bahawa Nabi SAW membuat perbandingan atau kiasan antara keturunan manusia yang berkulit hitam atas faktor daripada orang tua nasabnya yang terdahulu dengan persamaan yang berlaku pada unta, dengan unta. Di samping itu sebenarnya semua contoh dalil daripada Quran dan Sunnah merupakan dalil untuk kias, yang penyamaan, kerana ianya mengandungi penyamaan sesuatu perkara dengan perkara yang menyerupainya. Kemudian kita melihat dalil daripada kata-kata sahabat. Sebuah riwayat tentang Umar bin Al-Khattab, di mana terdapat dalam utusan yang dihantarnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari berkenaan dengan masalah Al-Qadha. Al-Qadha ni masalah penghukuman, masalah dalam menjatuhkan sesuatu hukuman dalam sesi mahkamah. Katanya kemudian pentingkanlah kefahaman dan penghayatan terhadap masalah yang sampai kepadamu yang tidak terdapat hukumnya dalam Quran dan Sunnah. Ni kalau tak jumpa hukum dalam Quran dan Sunnah, maka kena fahami masalah tu dengan sebaik mungkin. Lalu hendaklah kamu kiaskan, yakni pertimbangkan perkara itu, dan hendaklah kamu ketahui perkara-perkara yang seakan-akan sama, yang hampir-hampir sama dengan kes ini, supaya boleh dibuat perbandingan untuk dicari hukumnya. Lalu hendaklah kamu cenderung menurut pandangan kamu kepada yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dan merupakan yang terdekat kepada kebenaran. Ini yang dipesan oleh Umar Al-Khattab ketika dihantar utusannya kepada Abu Musa Al-Asy'ari dalam satu kes untuk menyelesaikan masalah penghakiman. Ataupun Ibn Al-Qayyim telah berkata, ini merupakan satu utusan agung yang telah diterima pakai oleh para ulama. Dia memberi komentar terhadap riwayat daripada Umar tadi. Imam Al-Muzani pula telah menyatakan bahawa para fuqaha daripada zaman sahabat sehinggalah ke zamannya mereka telah berijma', yakni telah bersepakat bahawa perkara yang menyerupai kebenaran adalah kebenaran dan perkara yang menyerupai kebatilan adalah kebatilan. Mereka telah menggunakan pakai kias ini untuk fik dalam semua hukum yang timbul. Kalau tidak ditemui macam mana cara nak menyelesaikannya, maka perlu digunakan kaedah kias. Contohnya orang bertanya, kalau kita solat dalam kereta api lah contohnya, mungkin atas kereta api ni perjalanan jauh, masuk waktu solat, kita bimbang kalau tiba di stesen sana kita tidak sempat untuk solat, ataupun mungkin kalau berhenti stesen pun sebentar sangat, tak ada kita nak turun untuk solat. Macam mana nak solat atas kereta api? Mungkin kalau ada ruang, maka kita boleh guna hadis yang mengatakan Nabi membenarkan solat di atas sampan, atas perahu. Bukan kapal besar, ada perahu. Asalnya solat berdiri, tapi Nabi kata kalau kamu takut terjatuh, boleh solat duduk. Solat duduk sama juga, sebab kiasnya dari sudut kedua-duanya adalah al-markab, kenderaan. Bila melibatkan faktor dua-dua kenderaan, maka tengok kepada keadaan. Kalau boleh berdiri, berdirilah. Tapi kalau rasanya ada jatuh ke bawah, boleh duduk. Apa dia syarat-syarat bagi kias?
Yang pertama, tidak boleh bercanggah dengan dalil yang lebih kuat daripadanya. Dia bukanlah suatu dalil yang mutlak. Pastikan didahulukan nas daripada Quran dan hadis jika adalah. Sekiranya kias menyalahi nas dan ijma' dan kata-kata sahabat, ini di sisi mereka yang menganggap kata-kata sahabat ini sebagai hujjah. Jadi kalau ada percanggahan, ianya adalah tertolak dan disebut sebagai kias yang fasidul i'tibar, kias yang dianggap fasid dari segi pengikhtirafannya, ataupun kias yang tidak sama dari sudut illahnya, dipanggil kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq, kias tapi ada ketidaksamaan. Contohnya apa dia? Kias yang fasid al-i'tibar, yang rosak dari segi pengikhtirafannya. Kias yang mengatakan bahawa sah seseorang wanita itu mengahwinkan dirinya tanpa wali, maknanya tidak melibatkan wali lah, berdasarkan kepada sahnya dia menjual beli hartanya tanpa wali. Jadi cuba mengkiaskan urusan perkahwinan dengan urusan jual beli. Sebab kalau jual beli tak perlu ada wali untuk mewakili dia. Maka ada yang kias, dia kata wanita pun begitu juga. Tapi ini suatu kias yang dianggap sebagai kias yang fasid al-i'tibar, kerana bercanggah pula dengan hadis yang berbunyi la nikaha illa biwaliyin, tidak ada nikah kecuali dengan ada wali bagi pihak perempuan. Kemudian rukun yang kedua, hukum asal mestilah sabit dengan nas atau ijma'. Hukum yang asal sabit dengan nas. Sekiranya hukum asal sabit dengan kias yang lain, hukum yang asal itu adalah datang daripada kias juga. Tidak boleh dibuat kias yang lain berdasarkan yang asal itu. Nak kias atas kias pula. Atas hukum yang dah dikiaskan, kita nak kias yang lain pula, maka ini tidak boleh dibuat. Akan tetapi boleh dibuat kias kepada asal yang pertama kerana merujuk kepadanya adalah lebih utama. Juga kerana kemungkinan tidak sah dikiaskan cabang kepada asal yang kedua. Maksud asal yang kedua di sini adalah nak mengkiaskan satu perkara kepada hukum yang telah dikiaskan. Kita nak katakan hukum asal A, kemudian tubik hukum yang kedua B dikiaskan kepada A. Tiba-tiba hukum C kita nak kiaskan pada B. Sedangkan B itu bukan yang asal, dia adalah satu hukum yang kiyah atau kiyah. Itu tak boleh lah. Itu memang tidak boleh. Juga kerana membuat kias kepada cabang kemudian dikiaskan kepada cabang itu. Contoh tadilah, A asal, B kiyah, lepas tu C itu nak kiyah atas B. Itu tak boleh. Contohnya dikatakan bahawa riba terdapat dalam urusan jagung kerana dikiaskan kepada beras. Riba terdapat juga dalam urusan beras kerana dikiaskan kepada gandum. Kias seperti ini tidak sah. Sebaliknya lah terus dinyatakan bahawa riba terdapat dalam urusan jagung kerana dikiaskan kepada gandum. Supaya kias dilakukan terus kepada yang asal, tidak boleh dikiaskan kepada hukum kedua yang juga merupakan kias daripada hukum pertama. Dia kena balik kepada asal. Syarat yang ketiga, hukum asal mestilah mempunyai sebab. Sebab ni dipanggil illah ni, illatul hukmi, illah hukum, yang diketahui supaya dapat dikumpulkan antara asal dengan cabang, antara yang al-aslu dengan al-far'u, antara hukum asal dengan hukum yang cabang. Jadi kita kena berhati-hati masalah qiyas, sebab bukan semua perkara boleh dikiaskan. Nanti saya sebut contoh pandangan yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i apabila dia menolak pandangan yang mengatakan sampai baca Quran kepada si mati. Sebab Imam Syafi'i dia kata apa-apa kes
dalam yang melibatkan kurban ataupun ibadat khusus, tidak boleh diterima al-aqisah wal apa-apa hukum kiasan dan juga pendapat-pendapat manusia. Itu mesti dirujuk kepada nas. Sekiranya hukum asal berunsur ibadat semata-mata, maksud hukum ibadat ni hukum ibadat mahdah. Hukum yang asal adalah hukum ibadat 100%, tidak sah dibuat kias kepadanya, kerana la qiyasa fil ibadat, tidak ada kias dalam urusan ibadat. Contohnya dikatakan bahawa daging burung unta membatalkan wuduk kerana dikiaskan kepada daging unta. Burung unta ni apa dia? Burung unta lah, burung hok besar, hok telur dia besar, tak pecah. Burung kaswari, ostrich, mesti dia kata ostrich. Di Australia banyak burung unta, kan? Kata di Australia banyak burung unta. Lalu seseorang kata nak mengkiaskan burung unta dengan unta. Daging burung unta mahu dikiaskan kepada daging unta dari sudut batal wuduk. Sebab kalau kita makan daging unta, dalam hadis Sahih Muslim, apabila sahabat bertanya, adakah ana tawaddau min luhumil ghanam? Bolehkah, adakah kita perlu berwuduk kalau kita makan daging kambing? Nabi kata, kalau kamu hendak berwuduk dipersilakan, kalau tak nak berwuduk pun tak apa. Maksud berwuduk ialah perbaharui wuduk, bukan wuduk itu batal. Tapi kalau makan daging unta, perlu diambil sembahyang mula, maka makan daging unta dianggap membatalkan wuduk. Lalu kita nak mengkiaskan makan daging unta membatalkan wuduk sama dengan makan daging burung unta. Cuma ginilah kita tengok penyu. Kenapa penyu tak boleh dimakan tapi telurnya boleh makan? Sedangkan dia binatang hidup dua alam. Kalau asal dua alam tu, lalu timbul persoalan macam mana dengan buaya? Kalau begitu kita tak sama makan buaya, kita makan telur saja. Kita nak kiaskan kepada penyu. Boleh faham kata? Kalau dari segi persamaan hukum kita kata ada persamaan sebab hatu pun dua alam juga. Dia boleh duduk dalam air, boleh duduk atas darat. Tapi kalau penyu tak boleh makan daging, boleh makan telur, habis kenapa buaya tak boleh? Itu satu persoalan. Sebab kedudukan penyu itu sendiri itu satu persoalan yang sejauh mana keharusannya. Seharusnya kita sendiri nak bagi pendapat secara jazam pun itu tak boleh. Tapi sudah guna pakai secara masyhur bahawa ianya harus. Tapi persoalannya dia hidup dalam dua alam. Dia boleh hidup atas darat, atas air. Tak jumpa lagi pendapat kata boleh tu. Kalau kita nak pakai kiyah, nak kata kiyah, tak boleh. Telur buaya sedangkan telur penyu boleh. Kalau nak pakai kata kiyah, sejauh mana keharusannya? Sebab terlekuk juga. Jangan main-main hukum fiqh ni. Dia bila timbul persoalan lagi ni, kadang-kadang payah juga nak jawab. Kita mengambil sikap, kita tawakuf. Kalau kita rasa ragu-ragu, tak boleh pun kita tawakuf. Mungkin orang yang masih nak menggunakan pakai rasa boleh, itu terpulang kepada dia. Mungkin dia ada sebab lain. Maka kalau dalam kes contoh tadi, dia kata kias ini tidak sah kerana hukum asal tidak mempunyai sebab yang diketahui. Sebaliknya ianya berunsur ibadat. Maksud ibadat di sini adalah iaitu batalnya wuduk makan daging unta. Ada dalil yang khusus. Adapun daging burung unta itu tidak ada dalil yang khusus. Jadi maknanya perintah batal tadi adalah perintah yang disebut ta'abbudi. Perintah yang kita dikira beribadat apabila kita patuh kepada perintah itu.
Kemudian yang keempat dari sudut illah. Illah ni penting. Sebab tu kaedah fiqh dia kata al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Hukum tu ia berlegar bersama dengan illahnya dari sudut tiada ataupun adanya hukum. Hukum itu, kedudukan hukum dari segi adanya atau tiadanya hukum bergantung kepada illahnya. Illah, alasan hukum itu sendiri. Sebab atau illah mestilah merupakan arti yang berkaitan dengan hukum yang dapat diketahui pengikhtirafannya daripada kaedah syarak. Seperti illah pada sifat mabuk dan khamar, arak. Kenapa diharamkan arak? Bukan dengan sebab namanya arak, tapi dengan sebab ia minuman yang memabukkan. Jadi kalau ada apa sahaja minuman yang memabukkan walaupun tidak dinamakan arak, orang tak panggil arak tapi memabukkan, maka dari segi illahnya dia juga jatuh kepada haram. Sebab kullu muskirin, setiap minuman yang memabukkan, sama ada qaliluhu wa kathiruhu, sikit ke banyak, haram. Dia bukan tengok kepada nama, tengok kepada illah, alasannya. Alasan yang boleh menyebabkan berlakunya sifat kemabukan. Sekiranya erti tersebut merupakan suatu sifat yang kebetulan yang tidak mempunyai munasabah dengan hukum, tidak sah dijadikannya sebab kepada hukum. Seperti warna hitam, warna putih. Contohnya ialah hadis Ibn Abbas bahawa selepas seorang wanita bernama Barirah dibebaskan, maksudnya dibebaskan daripada ikatan perkahwinan, dia bukan lagi isteri kepada suaminya, beliau telah diberi pilihan ke atas suaminya. Lalu Ibn Abbas kata kana zauju Barirah amdan aswad, suaminya adalah seorang hamba yang berkulit hitam. Pernah Nabi pujuk dia untuk rujuk semula, tapi dia kata kalau kamu nak tolong, dia kata dia tidak berhajat untuk merujuk kembali kepada suaminya, kata Barirah. Jadi sifat hitam yang dinyatakan oleh Ibn Abbas merupakan satu sifat yang kebetulan ada pada suami kepada wanita tu, dan tidak mempunyai kaitan dengan hukum. Ada sebab lain, dia pisah tu dengan sebab lain, tapi bukan dengan sebab suami dia berkulit hitam. Jadi seorang hamba perempuan yang dibebaskan tetap diberi pilihan ke atas suaminya yang masih hamba walaupun dia berkulit putih. Dia juga tetap diberi pilihan ke atas suaminya sekiranya suaminya merdeka dan berkulit hitam. Sebab faktor kulit itu bukan faktor asalnya, bukan faktor asal tapi faktor lain. Dari segi illahnya dia ada sebab lain. Sebab yang dia ambil kira adalah sebab mungkin dia rasa mendatangkan fitnah kepada agamanya kalau dia terus hidup bersama dengan suaminya. Kalau illah tadi pada arak tadi sifat mabuk. Sebab itulah ulama mengkiaskan haramnya dadah tadi kepada arak. Atas sifat kedua-duanya ada sifat mudarat. Apa sahaja perkara yang mudarat boleh dikiaskan kepada arak, minuman yang memabukkan. Sebab yang sama juga mestilah wujud pada cabang, pada furu'. Sebagaimana sebab itu juga wujud pada asalnya. Kalau sebab tu ada pada asal, dia juga ada pada furu'. Illah hukum tu ada. Seperti kita kata Nabi melarang orang yang memakan bawang. Makan bawang ni, bawang ke apa? Tak kira lah bawang jenguk, bawang putih ke, bawang besar. Kalau bawang metah, namanya kuat bang lah. Maka sifat raihah yang karihah, sifat bau yang kuat pada bawang itu dijadikan illah yang sama untuk tidak membenarkan orang yang makan benda lain. Apa dia benda lain? Contoh kita kata lah ni, contohnya kalau isap rokok,
Kalau untuk nak pergi masjid isap rokok, maka tak payah pergi. Tak payah pergi sehinggalah hilang bau rokok pada mulut dia. Sama juga orang makan bawang, selagi tidak dapat dihilangkan bau bawang pada mulutnya, maka jangan diizinkan dia pergi. Kalau nak pergi juga oyak dia tak usah pergilah, sebab kalau pergi pun boleh dosa kerana menyakiti orang lain dengan bau mulutnya akibat dia makan bawang. Hadis Nabi sebut bawang, man akala basal ataupun al-kurras, makan bawang, ataupun min hadhihi syajarah, maka pokok-pokok sebegini, fala yaqrabanna masjidana hadha, maka janganlah dia mendekati masjid kita ini, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam, kerana para malaikat juga turut merasa disakiti sebagaimana manusia juga merasa disakiti dengan sebab bau tadi. Jadi kalau kita faham dari segi literal, bawang sajalah. Tak, bawang tu hanya pada bahannya, tapi illahnya pada bau. Jadi apa-apa saja bau, apa dia? Peta jeruk, buah jering, buah kedah, isap rokok. Banyak contoh. Apa lagi? Buah durian. Durian apa kuat juga ada. Nama juga tegak. Sah depan tu bang dah gitu. Apa dia makan durian dah. Tegak bang depan. Jadi untuk mengelak tidak mengganggu orang lain, sama ada jangan makan benda tu sebelum ke masjid. Waladhalin bang durian ni. Allahu akbar. Makanan tu sebenarnya halal, makanan tu tidak haram. Cuma larangan itu merujuk kepada bau sahaja. Larangan itu dia lebih kepada bersifat karahah yang tanzihiyah. Larangan untuk mendekat-dekat. Maknanya kalau seseorang itu boleh menghilangkan bau pada mulutnya akibat makanan tadi, maka boleh lagi lah, tak ada masalah, boleh pergi lah. Tapi selagi berbau, maka dia tak boleh pergi. Sebab alasan tadi, sebab tadi ada pada hukum asal dan ada pada hukum cabang. Baik, kemudian seperti apa contoh, dia kata seperti menyakiti dalam memukul kedua ibu bapa, yang dikiaskan kepada perkataan uf. Ini dipanggil kias aulawi, kias yang lebih utama. Dalam ayat Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada dua ibu bapa dengan uff, mana kata-kata yang kasar dan menyergah, ataupun apa-apa yang menyebabkan tersinggung ibu bapa. Jadi kalau setara kata pun tak boleh, maka yang lebih berat lagi tak boleh. Kalau seseorang tu nak sepak, nak tendai ibu bapa dia, tu lagi tak boleh, sebab itu lebih berat daripada perkataan setara tak boleh, maka hak lain lebih lagi tak boleh. Sekiranya sebab itu tidak wujud pada cabang, illah tu tidak ada pada hukum cabang, maka tidak sah kias tersebut. Contohnya ialah dikatakan bahawa sebab pengharaman riba dalam gandum, hukum riba pula, riba dalam gandum kerana ia tergolong dalam perkara yang ditimbang. Gandum ni bukan boleh beli sebutir dua butir, dia betul timbang. Macam beras juga, beras mana kita kata mai amun nak beras 100 butir bila selesai ni. Tak ada beli beras bila butir. Dia jenis tai timbang. Timbang nak sekilo 2 kilo 10 kilo. Bukan benda jenis bila, dia jenis timbang. Bila timbang, ada pendapat kata jadi pengharaman riba dalam gandum ini, gandum ni al-bur ataupun al-qamhu, kemudian dikiaskan kepada pengharaman riba dalam apple, buah apple, maka kias ni tidak sah untuk dikiaskan kerana tidak wujud dalam cabang pada furuknya. Sebab apple ni bukan makanan yang ditimbang, dia dibilang. Tapi dalam kedudukan sekarang ni memang timbang juga, banyak semua timbang belakang lah ni, buah lima apa timbang ada. Cuma dari segi sifat dia lah, sifat dia, hak tu boleh bilang, hak tu tak boleh bilang.
Kemudian jenis-jenis kias. Kita ambil jenis-jenis kias sebelum kita berhenti. Kias ni ada dua, ada kias yang jelas, ada kias yang tersembunyi. Kias yang jelas disebut kias yang jali. Kias yang sebabnya sabit dengan nas dan ijma', atau sebabnya sangat jelas dan pasti kerana tiada perbezaan lagi antara asal dan cabangnya. Ini jelas. Kias yang sangat jelas. Bagi kias yang sebabnya sabit dengan nas ialah seperti larangan bersuci dengan darah kering yang najis. Darah kering, darah terkering lah. Mungkin darah kita kata banyak, dia kerah, beku, darah tu dah beku. Kemudian kita nak kiaskan darah kering yang sudah beku itu kepada larangan bersuci dengan tahi binatang yang sudah kering, atau disebut rausah, najis binatang yang sudah kering. Sebab hukum asal sabit dengan nas, di mana Ibnu Mas'ud telah datang kepada Nabi dan membawa 2 ketul batu dengan maksud untuk Nabi gunakan bagi istinja. Ini cerita masa dalam satu perjalanan, bukan duduk di Madinah. Jadi tak jumpai Ibnu Mas'ud mari batu untuk membolehkan Nabi istinja, dan juga dia bawa najis binatang, tahi binatang yang sudah kering. Lalu Nabi kata, adapun yang tahi binatang ini tidak boleh dijadikan bahan untuk istinja dengannya, kerana in hadza riksun ataupun hadza rijsun, ini adalah najis. Manakala contoh bagi kias yang sebabnya sabit dengan ijma' ialah sebab illahnya sabit dengan ijma' melarang seorang qadhi daripada menghukum dalam keadaan marah. Seorang qadhi tidak boleh menjatuhkan hukum dalam keadaan marah. Kias larangan qadhi menghukum dalam keadaan menahan air kecil, maksudnya menahan kencingnya. Cuba dikiaskan kepada larangan menghukum dalam keadaan marah, merupakan kias yang jelas, kerana sebab bagi asalnya ialah fikiran terganggu. Illahnya dari sudut fikiran terganggu dan hati tidak tenteram. Kalau seseorang qadhi yang tengah marah, dia tidak boleh dibenarkan menjatuhkan hukuman. Maka sama juga kalau dia berada dalam keadaan emergency, dia berasa sakit perut ke, nak kecing deok ke, ataupun menahan nak buang air besar ke, maka dia tidak boleh memutus, dia kena tangguhkan dulu sehinggalah selesai hajat dia, ataupun kalau marah tadi tangguh dulu sehinggalah perasaannya kembali stabil. Dia tengah-tengah marah ni, takut dia menjatuhkan hukum tidak adil, menyebabkan orang yang menerima hukum itu teraniaya lah. Kemudian contoh bagi kias yang pasti kerana tiada perbezaan antara asal dan cabang. Tak ada beza antara asal dan cabang ialah larangan memusnahkan harta anak yatim dengan dipakai. Ini dikiaskan kepada larangan memusnahkan harta anak yatim dengan dimakan. Ini kerana adalah jelas bahawa tiada perbezaan antara kedua-duanya. Sebab dalam bab makan harta anak yatim, yang dilarang ialah kita makan. Kita makan, iaitu wala apa dia dalam ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia dikira makan api dalam perutnya. Itu larangan, tidak boleh makan. Ataupun dalam ayat wala taqrabu malal yatim illa billatihi ahsan, jangan kamu dekati harta anak yatim untuk kamu makan. Lalu orang itu kata, saya tak makan, saya cuma ambil kain baju dia, ke anak saya pakai. Dia ada jaga anak yatim, dia ambil pakai anak yatim, dan sama ada tapi guna juga. Makan tu dengan maksud guna, tapi pakai pun dengan maksud guna juga. Cuma bezanya dari segi waktu
guna habis, pakai ni dia guna tapi tak habis. Cuma tak boleh kiyah lah sebab kerana jelas bahawa tiada perbezaan antara kedua-duanya. Tiada perbezaan, maknanya kedua-dua tu tak boleh lah, pakai pun tak boleh, makan pun tak boleh. Dan akhir sekali untuk tajuk ni kita ambil kias yang khafi atau kias yang tersembunyi. Kias yang tersembunyi adalah sebabnya sabit dengan istinbat dan tidak dapat dipastikan ketiadaan perbezaan antara asal dengan cabang. Tersembunyi mana kias yang tidak jelas, yang sama-sama. Sebab dia punya illah, dia pun hanya sabit dengan kaedah istinbat. Istinbat ni apa yang dapat difahami daripada dalil. Contohnya pengharaman riba dalam ashna'an. Ashna'an ni maknanya jenis tumbuhan wangi yang dikeringkan dan dihiris untuk dijadikan bahan pembersih atau dijadikan seperti serbuk, sabun. Kita pun fikir juga zaman Nabi tu cuci kain baju ke mana? Kita kata tak. Sebab zaman Nabi ni tak ada sabun seperti kita, sabun debu ke sabun tok ke sabun buku. Tapi dia ada cara dia. Dia menggunakan bahan-bahan daripada tumbuhan yang telah dikeringkan untuk dijadikan bahan cucian. Cuci secara mana kita tak tahulah, tapi maknanya dia ada satu alternatif yang lain. Jadi kalau nak mengharamkan riba pada al-ashna'an ni kerana nak dikiaskan kepada pengharaman riba adalah gandum, kerana sebabnya ialah kedua-duanya tergolong dalam perkara yang ditimbang, maka sebab ini tidak terdapat dalam nas, tak ada dalam ijma', dan bukan sebab yang pasti. Pasti ini tak jelas, kerana tiada perbezaan antara asal dan cabang. Ini kerana ada kemungkinan dibezakan antara dua benda tersebut, bahawa gandum tergolong dalam makanan, manakala al-ashna'an tadi tidak ada bab makanan. Jadi tak boleh dikiaskan. Kalau kiyah ni kiyah yang masih sama-sama, boleh ke? Tak boleh. Baik, ada soalan? Pasal yatim. Ayah saya bekerja sebagai driver yatim lah. Dia sekolah yatim, pagi di atas sekolah. Macam pekerjaan yang kata kan, di rumah yatim. Masalah kalau saya berfikir tak begini. Kalau kata dia suka dermuan bukan yatim, dia suka beri macam-macam lah kan. Jadi ada setengah tu jadi benda tu melimpah macam lebih banyak sangat. Banyak. Contoh ni roti dia beli roti, jadi banyak roti. Tapi macam gini set dia pun tak siap. Esok expired. Saya tengok roti jadi boleh ayah ambil. Pengurus tu dia beri ke jaga ke sedekah tu sedekah asal tu hak anak yatim. Ya. Sedekah roti tadi adalah sumbangan agama untuk anak yatim. Saya tahu lah sumbangan itu adakah pihak tu beli khusus untuk kantin, saya tahu lah gana, tapi gana tu masalah sebab pernah satu hari tadi saya balik roti. Dia kata makan lah hari ni esok sepagi sebab anak yatim tak sempat makan lah ni. Itu saya jadi konflik. Hak tu harus boleh tu. Sebab dia tidak berlaku unsur zalim. Dia tak boleh makan harta anak yatim secara zulman, secara zalim. Mengambil hak dia sebab dia tu dah lebih daripada apa yang dia perlukan. Bahkan apabila ada di kalangan sahabat yang memelihara anak yatim bersama dengan anak-anak mereka di rumah, kadang-kadang sahabat pun bimbang, dia kata sebahagian daripada harta anak yatim, anak kami pun termakan sama. Sebab nak elak tak boleh. Maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang urusan harta anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah berbuat islah, berbuat perkara yang baik itu lebih eloklah, lebih baik. Fa in tukhadituhum fa ikhwanukum. Kalau kamu bercampur dengan mereka, mereka adalah saudara kamu juga.
wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala lebih tahu siapakah yang nak berbuat baik dan siapa nak berbuat rosak, siapa yang sengaja nak buat aniaya kepada yatim. Dalam kes tadi kita tidak melihat kepada orang yang mengambil lebihan makan anak yatim bertujuan untuk menganiaya, sebab anak yatim sendiri pun tak habis nak makan dah. Dia dah. Kalau tak makan expired. Jadi balik tu tak expired. expired maknanya makanan tu akan rosak dah. Rosak dan terbuang, berlaku pula pembaziran. Meski baju ke apa tak kan. Memang lebih banyak. Jadi anak yatim pilih. Jadi lebih. Sambung macam sambung. Jadi tu dia lapor banyak sangat sembahyang tu kalau boleh sumber ke duit senang untuk Tidak salah tu, tidak salah. Sebab dia tidak berlaku unsur kezaliman. Illahnya dia tak boleh makan harta yatim kerana unsur menzalimi anak yatim. Sama juga dengan ayat wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta yatim, jangan dihampiri, sebab mungkin kamu memakan harta yang bukan harta kamu, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, cara yang betul. Jadi dalam kes contoh tadi dia tidak berlaku unsur kezaliman. Sebab dia anak yatim tu ada dah lebih daripada cukup dah dia. Tapi kalau kita minta izin dengan dia pun dia kata biarlah wilah siapa-siapa pun. Atas sangkaan baik bahawa mereka sendiri pun anak yatim pun dah lebih mencukupi, sebab dia melibatkan satu harta yang tidak kekal. Makan roti tadi expired, tidak kekal. Kecuali duit tu lain lah, tak boleh lah nak ambil. Tak boleh nanti orang bagi banyak anak yatim, kita kata banyak dah boleh, dia tak apalah kita ambil pun, dia pun tidak apa-apa ke dana dah. Itu tak boleh, sebab duit ni dia bersifat harta kekal, selagi kita tak guna dia tidak expired. Dia tidak makan ni. Barang merosak. Lebih kan Ustaz kan? Memang tak muat betul. Macam saya pernah jaga 3-4 hari tu, 3 hari tu memang banyak dah. Malu ni. Mengetuk mana lah. Di besar tu ada dia bang gitu. Yalah. Mana kalau kita pergi makan anak yatim pun lebih pada mencukupi. Ya. Dah bagai yang disimpan tu kalau disimpan lebih lama takut rosak. Ada soal lagi, okey. Kias. Yang ni tak dikiaskan bab ibadah. Yang mana yang lebih Ustaz? Tidak harus melakukan kias dalam perkara ibadat, kerana ibadat itu dibina di atas nas daripada Quran dan Sunnah. Penjelasan yang dibuat oleh sesetengah pengarang menyatakan sunat bagi muazzin, orang yang melakukan azan itu sunat bagi dia berselawat dan membaca ucapan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan, sebagai kias kepada orang yang mendengar azan. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut apabila kamu mendengar azan, maka faqulu mislama yaqulu, hendaklah kamu kata sebagaimana yang muazzin itu kata. Dan bila selesai azan, kita hak dengar orang bel ni, hendaklah kita, Nabi kata, berselawat ke atasku. Arahan berselawat kepada orang yang mendengar azan. Bagaimana Tok Bilal tu sendiri? Tok Bilal tu sendiri hak bel tu, perlukah dia berselawat? Sebab hadis Nabi suruh berselawat bagi orang yang mendengar azan. Maka di sini ada sesetengah penulis menyatakan sunat bagi orang yang melakukan azan berselawat dan memberi salam kepada Nabi, kerana dikiaskan kepada hukum orang yang mendengar azan juga disunatkan berselawat kepada Nabi. Jadi pendapat ini merupakan suatu kenyataan yang jauh daripada asas yang ditetapkan oleh keempat-empat mazhab. Kerana Nabi SAW mengajar kepada Abu Mahdzurah dan lain-lain muazzin lafaz-lafaz azan yang diketahui, dan baginda mengajar kepada orang yang mendengar azan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Kemudian baginda memerintahkan supaya mereka berselawat, membaca selawat ke atas baginda. Perbuatan Nabi mengajar selawat kepada orang yang mendengar azan, dan diamnya baginda, yakni baginda tidak ajar selawat itu kepada muazzin.
Nabi hanya memberi arahan supaya berselawat lepas bel tadi untuk orang yang dengar aja. Hak tak bila tadi tidak ada perintah khusus dia supaya dia berselawat. Sedangkan tidak ada halangan untuk baginda berbuat demikian. Ini merupakan satu dalil yang menunjukkan perkara yang dituntut kepada muazzin ialah meninggalkan segala lafaz yang lain selain daripada lafaz azan. Jadi hak menjadi kewajipan bagi Tok Bilal sebut lafaz azan tu saja. Jadi perintah selawat tu hanya dikenakan kepada orang yang mendengar. Qiyah dalam ibadat ni macam mana kita nak kata? Seperti pandangan yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i bila dia mengkritik pendapat yang mengatakan sampai pahala baca Quran kepada si mati. Ini masalah yang ulama ada berbeza pendapat. Ada mengatakan sampai, ada mengatakan tidak sampai. Kita baca sedikit pendapat disebut oleh Al-Imam Syafi'i ketika Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a dalam surah An-Najm. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Ai kama la yahmilu alaihi wizra ghairihi, sebagaimana dia tidak ditanggungkan kepadanya dosa orang lain, maka begitu juga dia tidak memperolehi daripada pahala kecuali makasaba huwa li nafsihi, kecuali apa yang dia usahakan pahala tu untuk diri dia. Jadi dosa orang lain, pahala orang lain, dosa dia, pahala dia. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah, daripada ayat yang mulia inilah Al-Imam Syafi'i mengambil istinbat pengajaran. Begitu juga orang-orang yang sependapat dengannya, annal qiraah, bahawasanya pembacaan yakni bacaan Quran la yasilu ihda thawabiha ilal mauta, katanya tidak sampai dihadiahkan pahalanya kepada si mati. Ini pandangan dia. Pandangan dia, kita nak setuju tak setuju tu atas kita lah. Kerana dia kata li'annahu laisa min amalihim, kerana bukan amalan mereka, bukan amalan daripada si mati, bukan usaha dia. Oleh kerana itu walihadza la yandab ilaihi, oleh kerana itu yundab ilaihi, tidak disunatkan untuk dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas umatnya, wala hassahum, dan Nabi tidak menggalakkannya, dan tidak memberikan apa-apa nas ataupun dalil serta isyarat untuk berbuat begitu. Bahkan tidak dinakalkan daripada seorang sahabat pun yang memberi pendapat begitu. Walau kana khairan, kanalah perbuatan ini baik, perbuatan baca Quran, lepas tu baca niat pada si mati, niat pahala pada si mati, sesuatu yang dianggap baik, katanya la sabaquna ilaihi, mereka akan mendahului kita. Sudah tentu sahabat buat dulu. Mereka akan bersungguh-sungguh untuk setiap minggu baca Quran dan pahalakan kepada ahli keluarga yang telah meninggal. Kerana wababul qurbat, bab mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat ni, yaqtasiru fihi 'ala nusus, hanya terbatas pada nas-nas syarak, wala yatasarrafu fihi, la yutasarrafu, tidak boleh dipalingkan, dialihkan ia dengan bi anwa'il aqisah, dengan pelbagai bentuk kiasan wal ara' dan pandangan. Adapun doa, ni dia kata doa, adapun doa dan sedekah, fadzaka mujma' ala wusulihima, ianya sudah disepakati sampai kepada si mati. Adapun Imam Syafi'i sebut gini sebab dia kata ada setengah pendapat, dia kata sampai pahala Quran kepada si mati kerana dikiaskan kepada sedekah, doa dan ibadat haji. Kias. Tapi Al-Imam Syafi'i menolak kaedah ni sebab dia kata ini dalam bab ibadat. Dalam bab ibadat la kiasa, tak boleh dikiaskan. Kalaulah sampai pahala tu secara jelas, maka akan ada dalil yang khusus. Ini pendapat dia, kita dah bahas pendapat dia. Ada ulama yang tidak sependapat dengan dia pun ada juga. Jadi bagi dia tidak boleh dikiaskan sampai pahala Quran kepada si mati kepada sampainya doa dan sedekah. Ya, sedekah siapa? Ada yang kata, dia kata, oh kalau kita baca Quran ke sedekah, jadi sedekah juga. Maksud sedekah ni sedekah harta. Maksud sedekah ni sedekah harta benda, bukan sedekah pahala. Adapun doa tu memang siapa lah.
tanggung bilang suruh apa? Apa dia? Suruh apa? Tak baca ayat apa suruh ditanggung. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Dalam surah An-Najm, dia banyak tempat dalam Quran, banyak ayat tu di akhir surah Al-An'am ada, di akhir surah Al-An'am, dalam surah Fatir pun ada, wala taziru waziratun wizra ukhra. Kemudian dalam surah An-Najm tadi, dalam ayat ke berapa? Dalam ayat yang ke 38, Allah taziru waziratun wizra ukhra, bahawa yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Ayat 38, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu ayat 39 dalam surah An-Najm. Surah An-Najm ni dalam juzuk yang ke-27. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ini, insya-Allah kita sambung lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alladzina amanu wa tawassaw bil haqq. Kita sedekah. Kita sedekah baca Quran. Rupanya dia ambil sedekah situ. Bahasa sedekah.